Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopet Channel. Panas, negara dalam bahaya tanpa 2/3. Benarkah kenyataan itu? Ya, puncak negara ataupun kerajaan hari ini hilang 2/3 adalah karena pengkhianatan daripada parti muda, yaitu presidennya sendiri, ya, Syed Saddiq, yang telah menarik sokongan. Namun soalan-soalan yang ditanya oleh warganet, oleh rakyat marhaen di luar sana adalah, adakah negara sekarang ini dalam bahaya karena hilangnya 2/3 ya daripada sebelum ini. Kalau sebelum ini kita ada 148, tapi dengan penarikan pengkhianatan daripada parti muda, ya, kita sekarang ini ada 147 ahli parlimen yang menyokong kerajaan. Jadi adakah kita berada dalam keadaan bahaya? Mari kita dengar bersama sahabat semua pencerahan dan juga penerangan daripada Lokman Adam ya dalam perkara ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar bersama apakah yang dikatakan ataupun ya pencerahan daripada Lokman Adam ini. Silakan kita mulakan dengan soalan di studio. Okey Tok, Ya. soalan studio kita faham. Selepas Syed Saddiq menarik diri, kita hilang 2/3 majoriti. Negara memang tidak dalam bahaya, tetapi bila ada usul-usul yang perlukan 2/3 keputusan tu, mungkin ada sedikit kesukaran Tok. Macam mana komen Tok? Kalau ikut kenyataan yang dikeluarkan oleh Syed Saddiq, kalau benda itu memberi manfaat yang baik untuk rakyat, maka dia kata dia akan sokong. Itu Syed Saddiq cakap lah kan. Namun saya yakin kalau benda tu dibawa, sesuatu usul dibawa di parlimen, jarang benda tu bukan untuk kebaikan rakyat. Jadi kita nak menilai sama ada Syed Saddiq ni berpegang pada cakap-cakap dia, kita tunggu je lah bila kita berhadapan dengan situasi untuk memerlukan undi daripada Syed Saddiq ni. Namun bagi saya, benda-benda yang tidak melibatkan pindahan perlembagaan dan sebagainya, kita tak perlu pun 2/3 kan. Nak meluluskan belanjawan contohnya, simple majority memadai. 112. Itu yang penting. Kita tak nak, jangan sampai kita tak boleh luluskan belanjawan ke rancangan Malaysia ke. Ini yang bahaya. Dan kalau misalnya kita nak buat pindaan, tak banyak sebenarnya pindaan-pindaan yang sehingga nak memerlukan 2/3 ni. Belum ada sebarang keperluan yang mendesak. Jadi jangan bimbang lah, tak ada apa-apa. Okey. Apa yang Tok cakap tadi, berkemungkinan kerusi parlimen ni bakal bertambah dari segi kerajaan perpaduan punya majoriti ni. Kalau ikut propaganda Muhyiddin, propaganda puak-puak Perikatan Nasional ni, memanglah mereka memainkan isu kononnya kita perlukan 2/3 ni kerana nak tambah kursi di kawasan China, nak tambah kursi di AP supaya ketuanan di AP ni akan menjadi lebih hebat daripada ketuanan Melayu. Kalau kau dengar, bagi saya lah, simple lah, berhentilah dengar kata-kata manusia-manusia yang kita dah tahu dia ni belah Perikatan Nasional. Kalau anda terus mendengar, lepas tu dah lah dia mendengar, dia tanya aku betul ke tak betul. Kalau dah tahu lah dia orang ni semua memang puak-puak Perikatan Nasional, memang kerja dia memfitnah dia, mereka cerita je, menghasut kita supaya membenci kerajaan perpaduan ni je. Buat apalah kita nak peningkan kepala kita mendengar daripada sebelah mereka. Don't waste your bloody time. Lebih baik gunakan masa yang ada tu, baca Quran ke, buat hafazan ke, lagi banyak manfaat. Menghafal doa-doa, ataupun menghafaz hadis 40 ke, lagi baik. Konvoi RZ Buat konvoi RZ ke, lagi baik tuan-tuan. Lagi banyak manfaat daripada korang pergi dengar Raja Petra, Regi Jesse, Zaid Ibrahim, siapa lagi, Papa Gomok, Salim. Apa sekarang dah ada dah, selain daripada Papa Berry ni, Papa Gomok ni, dah ada Papa Berry lah pula lah. Tak cukup ke spesies-spesies Zam Yahya dengan Aidil ni Okey, sidang parlimen panas tu bila Muhyiddin Yassin ni dan barisan MP Perikatan Nasional mempertikai keputusan AGC dan mahkamah berkenaan isu kes Datuk Seri Zahid Hamidi tu. Kenapa?
Dia petikai keputusan. Muhyiddin pun petikai keputusan. Muhyiddin pun petikai keputusan mahkamah. Ya, betul. Zaman dia jadi Perdana Menteri ada 100 lebih kes DNA. Ada 100 lebih, bukan 1-2, bukan setakat Syedan Kasim seorang. Bukan setakat kes yang terang-terang ada kes pun jadi tak ada kes. Kes apa? Azmin Ali, Hazif. Ini zaman dia Menteri Dalam Negeri, zaman dia Perdana Menteri semua. Dilindungi sepenuhnya. Kes contohnya macam berapa kes? 46 kes. Tan Sri Musa Ahmad dilepaskan ketika dia menjadi Perdana Menteri. Jangan lupa tu. Ada banyak kes, 100 lebih kes. Bukan 1-2 kes. 156. 156 kes semua sekali. Digugurkan. Digugurkan. Tapi tu Invitation to go live together. Ni daripada Bangladesh pula. Aduh, mana ada orang ni dapat akunya. Boleh tahan ada orang ni. Ada yang nak bersembang waktu tengah hari ni. Ada. Oh. Zainal Abidin Ahmad, Aldrian. Okey, silakan saudara Aldrian. Boleh buka kan takut. Ya, hello Aldrian, how are you? Ya, Tok. Baik. Baik. Okey, saya cuma nak tanya, kalau kerajaan perpaduan dah hilang 2/3 majoriti ni, saya tahu persepadanan semula masih boleh dibuat. Tapi cuma kita tak boleh nak tambahkan kerusi parlimen untuk kelebihan untuk pihak kerajaan perpaduan kan? Betul. Persepadanan semula maknanya kalau nak ubah kawasan sepadan boleh. Menambah tak boleh. Menambah tidak boleh. Kemudian kena ingat juga, ada yang di bawah bidang kuasa kerajaan pusat, ada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kalau tambah kursi parlimen di peringkat pusat, kalau nak buat di peringkat negeri pun sama juga, perlukan 2/3. Jadi ada tempat kita boleh buat persepadanan semula dan tambah kursi di peringkat parlimen. Tapi kalau dekat negeri tak boleh, maknanya dekat negeri tu dia akan kekal mengikut Dewan Undangan Negeri yang lama. Itu kena faham lah. Okey, Aldrin, ada lain? Tambah kursi parlimen lagi bagus kan, kalau ada 2/3 ni. Dia ada bagus, ada tak bagusnya, Aldrin. Tapi persoalan dia, dalam situasi macam mana yang kita boleh tambah kursi ni? Ini kena faham. Contohnya, kalaulah kawasan-kawasan secara purata, katalah 100,000 dan jumlah pengundi itu sudah melebihi 30% daripada yang sepatutnya, maka dia boleh menambah kursi di tempat situ. Contohnya kalau katalah 100,000 tu sebagai benchmark untuk secara puratanya di sesuatu kawasan parlimen, dia sepatutnya 100,000. Tapi sekarang ni dah 130,000 lebih. So dia dah boleh tambah kursi di situ. Sama juga kalau dia dah lebih daripada 300,000, sepatutnya kawasan parlimen tu dah boleh pecah 3, bukan setakat pecah 2. Dan kalau boleh, sesuatu kawasan parlimen itu pun tak boleh kurang daripada 30% daripada sepatutnya. Ini kena faham lah. Okey? Terima kasih, Tok. Sama. Okey, Syam, silakan Syam. Syam. Assalamualaikum, Syam. Ada soalan studio? Ada.
Okey. Gempar bila Hadi Awang dalam parlimen dia mempertikai kerajaan perpaduan ni berkenaan dengan royalty minyak tu. Ketika dia menjadi kerajaan 2 tahun, 18 bulan. Dia mula-mula 18 bulan, lepas tu lagi 17 bulan, 33 bulan. Ketika itu tak ada pula dia sibuk nak memikirkan untuk mengembalikan royalti minyak Terengganu. Bila ditanya dalam apa ni kabinet, dalam apa ni parlimen, kenapa dia tak buat demikian ketika dia berada dalam kerajaan, dia kata kita ketika itu tak ada masa sebab kita diganggu oleh kerengga. Kerengga yang dimasukkan tu. Kerengga yang dimasukkan itu kerana ada usaha-usaha untuk menebuk atap, dia kata. Melakukan benda haram yang berdosa. Itu yang saya tanya dengan dia. Jadi sekarang ni menebuk atap zaman Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri itu tak berdosa? Bukan umpama kerja-kerja kerengga. Jadi dia sebenarnya mengakui bahawa dia pun terlibat menjadi kerengga. Sebab salah satu sebab bila mana mata wang kita dah kukuh, ekonomi kita dah bagus, bursa saham pun tengah cantik, tiba-tiba dia kata ada usaha untuk menebuk atap. Terus jahanam kita punya mata wang, bursa saham pun menghudum sekejap akibat daripada kenyataan-kenyataan dia. Maknanya dia buat benda haram jugalah. Dia juga membuat benda-benda yang berdosa. Tapi tu kalau kata nak mengganggu gugat kerajaan yang ada sekarang ni tu kan, adakah ianya salah di sisi undang-undang ke memang boleh? Itu adalah salah satu proses demokrasi. Mana? Kalau nak menebuk atap ni, dia macam ni lah. Kalau dulu belum ada akta anti lompat parti, dia boleh buat, ambil SD secara personal ni, beli ahli parlimen dan sebagainya. Tapi sekarang ni, kalaupun dia boleh yakinkan parti yang tidak ada terikat dengan perjanjian. Ini mungkin kesilapan di pihak Pakatan Harapan. Macam kita dah melalui pengalaman lepas 2018, kita lihat 16 orang ahli parlimen kita melarikan diri, menyertai acara lompat berkatak-katak. Bila kita dah tahu 16 orang lompat beramai-ramai menyertai Perikatan Nasional ataupun Bersatu, maka kita mengambil keputusan untuk pilihan raya 2022, setiap wakil rakyat kita nak bertanding ni, 3 aku janji dia kena sign. 3. Sebenarnya PKR pun sign juga, buat benda yang sama. Tetapi mungkin mereka kali ni mereka tak terbayang bahawa muda pun boleh lari daripada perjuangan, muda pun boleh lompat parti. So selamatlah muda, kerana tidak ada perjanjian. Lebih-lebih lagi pemimpin muda ni terdiri daripada manusia-manusia yang tidak ada maruah diri. Minta maaf jangan marah sangat kan. Kau bekas. Janganlah marah Kalau dia ada maruah, dia tahu dia menang bukan atas merit dia sendiri, dia menang baik di Puteri Wangsa ataupun di MUA, dia menang atas tiket, atas kerusi yang diberikan oleh Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tak letak calon, Pakatan Harapan sokong mereka menang atas bantuan Pakatan Harapan. Hari ini sepatutnya mereka ada maruah dan tidak mencuri kursi yang Pakatan Harapan berikan kepada mereka. Mereka tidak akan khianat pengundi-pengundi Pakatan Harapan yang memberikan undi kepada mereka untuk mereka menang di Puteri Wangsa, begitu juga di MUA. Mungkin ini pengalaman dan mungkin ini juga mengajar kita supaya akan datang kalau kita nak bagi kursi kepada orang lain, menghormati mereka berada dalam pakatan kita,
pastikan buat juga agreement. Jadi kalau Haji Hadi cakap zaman dulu, zaman scheme of thing, bila Muhyiddin boleh tawarkan jawatan menteri, boleh tawarkan GLC kepada orang yang lompat parti, ataupun boleh ugut orang, boleh desak ataupun boleh ancam nak dakwa dan sebagainya, ataupun tawar untuk digugurkan daripada pendakwaan sebagai pencabul ke ataupun perogol ke, kan. Kalau dulu boleh, tapi sekarang bila terikat dengan akta lompat parti, setiap keputusan parti tu mesti dibuat secara en bloc oleh ketua parti. Oleh ketua parti. Lainlah macam parti yang dia seorang je ahli parlimen. Bos lama hang lah. Yang tu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Okey. Tok, ada aduan ke soalan ni? Aduan ke soalan? Assalamualaikum Tok. Saya daripada orang Pelangai ni. Dia minta Tok sampaikan pada kerajaan untuk tengok sikit jalan-jalan di Pelangai, dan dia orang juga minta line internet di Pelangai ni, Tok. Okey. Pertama saya nak beritahu dengan rakan-rakan di Pelangai. Okey. Di Pelangai ni ada 3 felda. 3 felda. Felda Sungai Kemahang. Kemahal. Felda Sungai Kemahal ada, Felda Kemasul ada, Felda Cemomoy, betul. Cemomoy. Felda Cemomoy. Ada 3 felda ni. Di setiap felda ni, alhamdulillah, Yang Maklumat Perdana Menteri dah umumkan setiap felda selepas ni sudah diberikan pusat hemodialisis mereka sendiri. Lepas ni kalau ada orang felda ni ada masalah sakit buah pinggang, tak payahlah turun ke bandar pun semua. Di setiap felda akan ada pusat hemodialisis dia sendiri. Kemudian Datuk Seri Anwar pun dah luluskan untuk dipasang 2,000 lebih lampu jalan. Ianya melibatkan peruntukan lebih kurang 500 juta setahun. Di semua felda-felda. Maknanya lepas ni kita tak nampak lagi lah felda-felda gelap, macam dulu. Sama jugalah felda ni pun, kita haraplah kali ni kalau kita tengok pilihan raya di 6 buah negeri ni masih belum nampak cantik sangat sokongan orang felda ni. Jadi kali ni kita harap sokongan felda ni setidak-tidaknya hargailah. Kita tahu bahawa 2001 Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mengumumkan bahawa hutang peneroka 80% hutang peneroka ni dilangsaikan. Tetapi nak beritahu, Muhyiddin hanya umum hutang tu dilangsaikan, tetapi hutang tu pergi mana? Hutang tu terpaksa diabsorb oleh felda. Ada tak kerajaan Muhyiddin membayar hutang ni? Tak ada. Hanya 2 tahun lepas tu, tahun 2023 bulan Julai tu ni, barulah Datuk Seri Anwar menandatangani FDSA, perjanjian untuk mengambil tanggungjawab membayar. Kena tahu bila felda hapuskan hutang, felda berhutang. Felda kena tanggung hutang tu. Hutang tu lebih kurang 8.3 bilion hutang peneroka felda. Campur dengan kos untuk mengambil alih Felda Global Ventures, dia jadi 9.9 bilion, 9,900 juta ringgit. Macam mana cara Felda nak bayar hutang ni? Felda kena terbitkan sukuk. Dia terbitkan sukuk. Dan sukuk ini DSA, dia ambil tanggungjawab dan dia telah memulakan pembayaran pertama sebanyak 990 juta ringgit. Dah dibayar dah. Maknanya saya rayulah orang Felda ni, tolonglah, bagilah muka sikit pada Perdana Menteri kita, terutamanya di 3 Felda yang saya cakap tu, Kemahal, Kemasul, Cemomoy, berilah sokongan kepada kerajaan perpaduan ni. Dan saya pun dapat maklumat Dato' Zahid, Perdana Menteri sedang mengusahakan untuk memastikan rumah-rumah
generasi kedua Felda ni dapat disegerakan. Saya tahu bahawa Datuk Seri Syabri Cik pun sedang mengusahakan supaya macam itu hari kita pergi kat Felda wilayah Raja Alias kan, Datuk Seri Syabri Cik dah bawa kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhubung dengan rumah generasi kedua Felda dan berjalan on the spot diluluskan oleh Perdana Menteri. Mereka buat macam-macam untuk bantu orang Felda kan. Dan dalam masa yang sama juga kita tahu ada komplain tentang jalan-jalan di dalam kawasan Felda yang yang perlu dibaik pulih. Saya pun berharap benda ni rakan-rakan di Pelangai ni mereka perlu tahu bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Besar Pahang juga telah membawa perkara ni untuk perhatian Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Pembangunan Desa dan Wilayah. Memang akan ada peruntukan yang akan diturunkan untuk membantu membaik pulih jalan-jalan di kawasan Felda ni, di area Pelangai ni. Ini rutin biasa. Memang kalau ada masalah saya cadangkanlah supaya masalah ini selain daripada diangkat oleh Menteri Besar, bila nanti pemimpin kita turun mungkin boleh diingatkan semula, disuarakan semula. Selain daripada itu juga kita pun tahu bahawa ada banyak kawasan luar bandar ni dari segi talian internet, capaian internet mereka memang lemah, ada sikit lemah dan problem sikit. Ini pun di bawah perhatian Yang Berhormat Datuk Yang Berhormat Fahmi Fadzil yang telah pun mengadakan perundingan dengan pihak yang dipanggil tu Starlink, Elon Musk. Elon Musk memberikan khidmat untuk menggunakan Starlink ni secara percuma kepada kerajaan. Begitu sekali. Percuma. So mungkinlah kawan-kawan kita di 3 kawasan Felda ni pun boleh mohon supaya 3 Felda di dalam kawasan Pelangai ni dapat capaian internet melalui Starlink juga. Cantiklah kalau macam tu. Terbaik sahabat semua, itu dia pencerahan daripada Lokman Adam beberapa isu-isu semasa. Dan yang pertama tadi adalah berkaitan dengan adakah negara ataupun kerajaan kita berada dalam keadaan bahaya dengan kehilangannya 2/3 atas pengkhianatan daripada Parti Muda Syed Saddiq. Jawapannya adalah tidak sahabat-sahabat semua. Kita masih ada 147 lebih, kalau kita kira-kira lebih 20 lebih atau 30 lebih daripada simple majority, iaitu 112. Jadi segala perkara yang tidak memerlukan 2/3 undian di dalam parlimen, saya percaya ianya boleh kerajaan boleh menang dalam setiap undian, khususnya untuk rancangan Malaysia ke-12 ini, yang juga yang mendatang adalah untuk bajet 2024. Jadi terbaik itu antara pencerahan padu daripada Lokman Adam dan juga kerajaan perpaduan hari ini. Jadi kita mengharapkan dengan berita baik juga semalam apabila UMNO selepas habisnya mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi, mereka terus pun membuat keputusan ketetapan untuk terus memperkukuhkan hubungan di dalam kerajaan perpaduan ini. Kerana kerajaan hari ini bukannya antara hubungan di antara parti, tetapi kerana kerajaan hari ini ditubuhkan atas titah daripada yang di Pertuan Agong. Kerana parti-parti yang ada dalam kerajaan hari ini menjunjung titah daripada yang di Pertuan Agong dan tidak menderhaka istana, mereka bersama untuk membangunkan negara. Bukan untuk kepentingan parti, tetapi adalah untuk kepentingan rakyat semata-mata. Terima kasih bersama dengan Alright No Pot Channel dan juga mendengar sedikit pencerahan daripada Lokman Adam. Kita harap ini boleh menjawab segala jawapan ataupun persoalan rakyat Marhain ataupun warganet di luar sana. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri.
Dan seperti biasa, ya, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.